Alright. Baik, kita tengok kita nak hari ni kita nak jelajahi topik menggabungkan ayat dan mencerakinkan ayat. Sebelum kamu gabung ayat dan cerakin ayat, kamu kena faham dirian ayat. Ayat boleh terdiri daripada ayat tunggal. Ayat tunggal maksudnya apa dia? Satu subjek, satu predikat sahaja. Tak ada keterangan, tak ada unsur-unsur berlebihan. Baik, itu yang kita cakap, satu subjek, satu predikat adalah ayat tunggal. Juga dikenali sebagai ayat selapis atau ayat mudah. Baik, contoh Tan Sri Khalid Nordin, subjek, Menteri Besar Johor. Usman Awang, sastrawan negara. Bapa saya menonton Gusti. Syarin Nur Ain sangat pandai. Di sini kita boleh tengok, okey, satu subjek, satu predikat sahaja. Ini yang kita cakap ayat tunggal. Ayat majmuk maksudnya gabungan beberapa ayat tunggal. Okey, gabungan beberapa ayat tunggal. Baik. Untuk memahami ayat majmuk ini secara mendalam, jadi kita kena tahu kata hubung dia. Sebab kata hubung yang boleh menggabungkan beberapa ayat tunggal supaya ayat itu menjadi ayat majmuk. Kena ingat yang tu. Baik, ayat majmuk. Ayat majmuk, kenapa kita ada ayat majmuk gabungan? Sebab dia gunakan kata hubung gabungan. Kenapa dia ada ayat majmuk pancangan? Sebab dia guna kata hubung pancangan. Dan juga campuran, kalau dia campur gabungan dengan pancangan atau dia campuran ayat tunggal dengan beberapa ayat majmuk. Baik, apa yang saya cuba sampaikan di sini, kata hubung you kena fahamkan kata hubung dulu sebelum masuk ayat majmuk. Baik, kata hubung ni dia ada gabungan, kata hubung gabungan. Lepas tu kita ada kata hubung pancangan dan kita juga ada kata hubung berpasangan. Okey, berpasangan also got. Baik, kata hubung gabungan pancangan. Pancangan ini kita boleh buat 3 lagi palang. Okey, pancangan relatif, pancangan komplement dan pancangan keterangan. Baik, ini adalah asas dia. Baik, ini adalah asas basic dia. Baik, gabungan. Baik, kita akan tengok kata hubung gabungan macam mana dia punya apa kita panggil kata hubung dia semua. Baik, kita tengok. Kalau yang tak ada kita akan tambah. Baik, dia cakap ayat majmuk gabungan sebab dia gunakan kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan maksudnya kita nak gabungkan satu unsur dengan satu unsur yang lain dengan menggunakan kata hubung yang berikut. Contoh kita guna dan, tetapi, atau, bahkan, malahan, lalu, serta. Baik, yang ni dah cukup kah? Tak cukup. Ada lagi. Okey, jadi kamu tambah je lah. In a way, we learn the kata hubung anyway. Okey, bahkan dah ada. Okey, dia dah bagi serta. Serta dia dah bagi. Okey. Maka dia dah bagi tak? Maka adalah kata hubung gabungan. Dia tak bagi. Jadi maka adalah kata hubung gabungan atau dia dah bagi. Okey. Tetapi dah bagi dan dah bagi malahan. Okey, malahan sebab bahkan dengan okey ada bahkan malahan ada. Important one thing is missing. Wait, another one is what? Sambil. Sambil enggak? Sambil. Okay, sambil is missing here. And lalu, okay. I think that's all about kata hubung gabungan. Dan, tetapi, atau, bahkan, malahan, lalu, serta, maka, sambil. Baik. Ini adalah antara kata hubung gabungan. Baik. Kata hubung pancangan macam mana? Pancangan relatif ada satu sahaja iaitu yang. Ingat yang ialah kata hubung. Yang ialah kata hubung. Baik, pancangan komplement dia ada 2 sahaja, bahawa, untuk. Bahawa, untuk. Untuk ini boleh digunakan sebagai kata sendi nama dan juga kata hubung. It depends on the sentence. Dia bergantung pada ayat dia. Okay. Surat ini adalah untuk kamu. Kata sendi.
Pelajar perlu belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Yang itu adalah ayat majmuk. Dia berhubung, dia berfungsi sebagai kata hubung pancangan komplement. Okey. Satu perkataan dia boleh ada banyak fungsi. Ingat untuk kata sendi liung pada pinggir, kata hubung pancangan komplement liung pada pok. Kata hubung pancangan keterangan ni berlambak. Jadi kamu kena tahu satu persatu. Baik. One second. Okey. Baik, kita akan cuba list down. Baik. Ayat majmuk pancangan keterangan. Baik, setahu saya lah, saya akan cuba list down untuk kamu. Baik, kita tengok. Ketika, kerana, ketika, jika, dengan. Okay, first thing, the Mr. Agar. Agar is equivalent to like supaya. Agar and supaya. Okay, jangan lupa. Lepas tu, walaupun. Walaupun dia ada banyak perkataan yang sama maksud dengan dia, walaupun, meskipun, sungguh pun, meskipun, sungguh pun, kendati pun. Okay. Anything I'm missing? Wait, I think one more missing. Meskipun, sungguh pun, couldn't remember. Okay. I couldn't remember much. Okay. Saya rasa dia warung. Lagi satu. Meskipun, sungguh pun, kendati pun, biarpun. Lagi satu. Saya dah lupa pula. Okay. Biarpun. Okay. Nombor 3. Baik. Untuk berkaitan dengan waktu, kalau berkaitan dengan waktu, kita ada beberapa kata hubung keterangan yang boleh kamu gunakan sebagai seperti sebelum, selepas. Yang ni semua satu geng lah. Sebelum, not equivalent, not equal. Selepas, tatkala, ketika, tatkala, ketika, semasa, sampai, sementara, jangan lupa sementara, meanwhile, sejak. Sejak boleh berfungsi sebagai kata sendi nama dan juga kata hubung. Tulis semua ni Baik, yesterday work I think both of you never send me the science work. Please send to me today. Yeah. Okay. Then setelah and okay, so on lah. Okay. Why I give one set, then later இது சொல்ல மறந்துடக்கூடாதுல்ல. So I give you everything first. Agar, supaya, walaupun, geng. Okay. And then for syarat kita guna kalau, jika. Sometimes we combine them, we call it jikalau. Jikalau means jika and kalau combined together. Or sometimes we can represent it with the sekiranya or andai kata. Okay. And the fifth one is manakala. You all know what is the function of manakala, right? One people doing activity A, another people doing activity B, then we can use manakala. Contoh, Ramu sedang mencuci baju manakala adiknya sedang membaca buku. Okay. Baik. Kamu boleh guna macam tu. Okay. Lepas tu kita juga ada, I forget one more. Hingga, sehingga. Hingga. Sehingga. Ini merujuk pada masa. And jangan lupa you punya simili punya geng. Simili punya geng pun ini juga tapi yang tu lebih kepada kata sedikit. Kejap. Tapah. Okay. Untuk kalau kita berdoa apa-apa, kita akan cakap semoga atau moga-moga. Yang ni semua adalah untuk harapan. Moga-moga. Moga-moga. Okay.
And untuk menunjukkan keadaan yang sebenar, sedangkan, padahal, okay, padahal, okay. Saya rasa I touch almost everything already. And one more I think I didn't touch is the kecuali ரொம்ப முக்கியம். Kecuali நான் சொல்லல. And sedangkan dah. Andai kata, manakala, wait, let me check. Sehingga, setelah, tatkala. Okay. The majority everything I already given here already. Okay. Kamu kena tahu apa kata-kata hubung di sini, baru kamu boleh gabung ayat. Kalau tak, mana boleh kamu gabung ayat. Baik. Cepat, dah tulis semua ni? Yes, sir. Alright, done. Very good. Okay, come. Next, we go straight. Some examples I show you. After that, you can try. No need to write back the same sentence. Just cut unnecessary part. I will show you how. This one, waliamai tinggal. Sedap. Okay. Macam Chinese name pula. Okay. Baik. Contoh. Saya ambil 5 contoh. Okay, jadi kamu akan buat 30 soalan saja. Saya akan buat 5 contoh. Baik, kamu tengok example. Nombor 9. Pak Muhyiddin terbaring, Pak Muhyiddin keletihan. Pak Muhyiddin terbaring kerana keletihan. Like that. It's showing reasoning, right? Pak Muhyiddin terbaring kerana keletihan. Kamu tak payah ulang balik nama dia. Masa kita gabung ayat, tak payah ulang subjek dia. Pak Muhyiddin terbaring kerana keletihan. Kalau subjek dia sama lah. Kalau subjek dia berbeza, kena ambil lah. Okay? Example number 11. Saya tidak tahu bahawa dia sakit. Tengok, saya dengan dia bukan subjek yang sama. Jadi, kekalkan. Cuma D itu jadikan small letter lah. Saya tidak tahu bahawa dia sakit. Kamu boleh buat macam ni. Okay, sebab kita nak save time. Kamu nak nanti ni salin ni lah, salin tu. Waste time. Okay. Baik, saya bagi yang lain. Lagi 3. Nombor 19. Rajinikan membuat kerja sekolah. Rajinikan mendengar radio. Jadi, Rajinikan membuat kerja sekolah sambil mendengar radio. Baik. Ayat kamu tak boleh terbalikkan. Kalau kamu terbalikkan, kata hubung dia mungkin akan berbeza. Contoh, tengok. Pak Muhyiddin terbaring, Pak Muhyiddin keletihan. Betul tak? Kalau let's say kita terbalikkan ayat itu. Pak Muhyiddin keletihan, Pak Muhyiddin terbaring. Jadi, kata hubung dia akan berbeza. Pak Muhyiddin keletihan lalu terbaring. Like that. You understand? Jangan kamu pandai-pandai ubah dia punya order. Okay? Guna order yang saya bagi sahaja. Okay, saya dah buat berapa soalan? 1, 2, 3. Lagi 2 soalan. Okay. Contoh yang ni. Kita hendak bermalam di rumah Datuk atau kita hendak bermalam di C, it is repeated. So, no need. D tu kena ada lah. Jangan potong D. Okay. Kita hendak bermalam di rumah Datuk atau di rumah Pak Long. Like that. Okay. Another one. Another one very tricky one. இது கொஞ்சம் trickyயா இருக்கும் பாருங்க guys. இது வந்து நான் silapa type பண்ணிட்டேன். இது வந்து rumah itu cantik dulu. Ini betulkan rumah itu cantik. Rumah itu rumah Pakcik Sulaiman. Okay. Ni terbalik. Saya type terbalik lah. Baik. Kalau ada soalan biasanya kita guna atau lah. Tapi atau soalan yang datang atau baik non ausyon lah. Okay. Rumah itu cantik. Rumah itu rumah Pakcik Sulaiman. Okay. How to gabung this? Narapir dan sebagainya. Rumah itu cantik dan rumah itu Pakcik Sulaiman. Salah tu. Kalau macam ni kita guna yang. Rumah yang cantik itu rumah Pakcik Sulaiman. Like that. Rumah yang
cantik itu rumah Pakcik Sulaiman. Baik. Cuba buat benda yang sama bagi soalan-soalan yang seterusnya. Okey. Anda akan diberi masa 11:22 of 35 question. I gave you. நீங்க ஒன்றும் ஐயாடி எழுத போறதில்ல. Just இதுதான். அதனால try to do within 15 minutes. Within 15 minutes. Okay? Sir, can I ask something? Yeah, can. What is the difference between selepas and setelah? Very good. Setelah and selepas is almost the same, but kita kena tengok dia punya penggunaannya. Setelah is just after one incident. உடனே நடந்து முடிஞ்ச உடனே பாய்க்கணும்னா setelah பாய்க்கணும். After a while, then we can use selepas itu. It's the duration. ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சு உடனே அடுத்தது நடக்கணும்னா setelah itu. Kalau selepas itu can be a very long duration. The following day. Okay, like that. Okay. So most of the time they are almost the same. Like tatkala and ketika also almost the same. Tatkala, ketika, semasa. I forget one more thing, guys. Apabila, ரொம்ப முக்கியமானது, apabila add பண்ணிக்கிங்க listல. How come I forget that? Okay? Apabila, tatkala அதெல்லாம் lebih kurang ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா நீங்க paling sesuai எது sedapa இருக்குன்னு பாருங்க ayat. Okay. Good luck. This is very easy. Okay, 32 is just kanak-kanak itu terjatuh titik, kanak-kanak itu menangis. Itu soalan dia. Okay, can we start discussion? Yeah. Alright, Yes, sir. come. Question 1, Aridev. Ayah membaca surat khabar lalu menonton televisyen. Surat kabar படிச்ச கையோட television பார்த்துட்டாரா? No. Sambil will be good here. Okay? Sambil, Okay. Next, nombor 2. Wali Amir dan Rashini tinggal di Desa Damai. Okay, Wali Amai Dan Livashini unsur yang sama. Jadi kita guna dan, tinggal di Desa Damai. Nombor 3. Haridev melayari internet manakala Syarinat bermainan video. Look like real life application. Okay. Alright. So manakala subjek dia berbeza, jadi kamu kena kekalkan. Baik, nombor 4. kasur itu berwarna biru dan sangat mahal. No. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். Kasut yang berwarna biru itu sangat mahal. Kalau dan பாய்க்கணும்னா almost everything same, just little அந்த மாத்த வேண்டிய விஷயம் மட்டும் தான் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும். Like tinggal di Desa Damai, tinggal di Desa Damai. This one totally different. Berwarna biru, sangat mahal. Okay? So it is not that you join that way. Okay? Okay, nombor 5. Kami terkejut apabila terdengar bunyi letupan. Kami தேவையில்லை. Apabila terdengar bunyi letupan. Nombor 6. Syarina? Udara di tanah tinggi Cameron terasa begitu dingin dan nyaman. See? They repeating the same thing. So, இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துடணும். Begitu dingin dan nyaman. Okay? Baik, nombor 7. Kami akan bercuti di Pulau Tioman setelah bercuti di Melaka. Oh, you must be very rich people. No. Kami akan bercuti di Pulau Tioman. Can we put dan? You will bercuti either one place lah. Atau. I already told you before. Atau இருந்தா கண்டிப்பா தண்டா சால் தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. Atau di Melaka. Okay. Nombor 8.
Kita masuk menggunakan pintu hadapan atau pintu belakang. Atau pintu belakang. Very good. Next, number 10. Ceramah itu berfaedah kepada golongan remaja dan orang dewasa. Dan orang dewasa. Okay. Dan orang dewasa. Okay, nombor 11. 12. Kami pulang selepas majlis kenduri itu selesai. Selepas boleh, setelah boleh. Dua-dua betul di sini. Okay. Kami pulang selepas atau setelah majlis kenduri itu selesai. 13. Kami akan pergi ke sana kerana diundang. Kerana kan, jikalau, also can. Okay, jika kami diundang. Okay, 14. Adik yang menunjukkan lukisan yang sudah diwarnainya. Ya, yang baik, no. Adik menunjukkan lukisan yang sudah diwarnainya. Okay, good. 15. Cadangan kamu akan kami bincangkan apabila membuat keputusan. Apabila. Semasa. Okay. Baik. Nombor 16. Ibu dan makcik pergi ke pejabat. Ibu dan makcik pergi ke pejabat. 17. Kenisha hendak berenang di dalam kolam tetapi emak tidak membenarkannya. Tetapi. Very good. 18. Heshwar tidak dapat mengantar email kerana talian internet terganggu. Kerana talian internet terganggu. 20. Nayantara mengantuk lalu tertidur. Okay. 21. Emak memasukkan sisa-sisa makanan ke dalam beg plastik lalu membuangnya ke dalam tong sampah. 22. Semua murid menukar baju sukan untuk bersenam. Sungguh Kanisha tidak menukar baju sukan kerana terlupa bawa. Semua orang tukar baju. Seorang saja tak tukar baju. Jadi, kita cakap kecuali. Semua murid menukar baju sukan untuk bersenam kecuali Kanisha kerana maybe Kanisha or you want to ganti with dia is better. Dia terlupa bawa. Okay? Semua murid menukar baju sukan untuk bersenam kecuali Kanisha kerana terlupa bawa. Kerana dia terlupa bawa. Okay. Actually, kerana terlupa bawa also can. Kerana dia terlupa bawa also can. Kerana Kanisha terlupa bawa also can. No problem. 23. Setia hendak ke zoo negara dengan bas atau komuter. Okay. 24. Adik sangat gembira kerana ayah menghadiahkan kereta mainan yang berwarna merah kepadanya. Kerana. 25. Semua penghidap penyakit kencing manis dan penyakit darah tinggi dinasihatkan menjaga pemakanan mereka. Semua penghidap penyakit kencing manis dan darah tinggi. Tak payah penyakit lagi. Okay. Dan darah tinggi dinasihatkan menjaga pemakanan mereka. 26. Balambika membuka almari lalu mengambil baju seragam sekolahnya. Yes. Lalu mengambil. Balambika tak payah repeat again. 27. Kamu hendak bercuti di Pulau Pangkor atau di Pulau Perhentian? 29. Mini memberitahu saya bahawa dia tidak dapat hadir ke majlis kesyukuran. Ya. Bahawa. 30.
Malam semakin larut, tetapi ibu tidak dapat melelapkan mata kerana abang masih belum pulang. Ya, tetapi ibu tidak dapat melelapkan mata kerana abang masih belum pulang. Okey, 31. Laila melipat pakaian sambil mendengar radio. Sambil mendengar radio. 34. Dia tidak tahu menunggang motosikal dan menunggang basikal. Dan basikal. Okey. Atau kamu nak letak mahu pun also can. 35. Soalan yang mudah tidak terjawab olehnya maupun soalan yang susah. This one must use Dan berpasangan. Okay. எப்படின்னா jangankan soalan yang mudah. Okay, ingat. Jangankan soalan yang mudah tidak terjawab olehnya. Ini kan pula soalan yang susah. அப்படி சொல்லுவோம். This one is a bit kebat. Okay, இது வந்து gabungan கொடுத்துருங்க. Okay. Jangankan soalan yang mudah tidak terjawab olehnya, ini kan pula soalan yang susah. Okay? okay. That means an easy question also you cannot do. How you going to do the hard question? Okay, jangankan ini kan pula. Ada combo. Okay. Now, cerakinkan ayat guys. Cerakinkan ayat. Okay, just now you know already how to gabung, right? Now cerakin saja. Baik, cerakin pun saya akan bagi 5 example untuk kamu. Tak banyak. 30 saja. Okay. Baik, 5 saya akan ajak kamu. Okay, kejap. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, satu page, satu example. Saya bagi. Baik, contoh kamu kena ulang balik dia punya subjek Baik, contohnya nombor 5. Adik masuk ke dalam, always cari you punya kata hubung dulu. Okay, this one. Adik masuk ke dalam rumah, ayat pertama. This one have to write, no choice. Just now I give you chance ready. This one have to write because we want to see whether you are repeating the subject or correctly or not. Okay, itu எழுதி தான் ஆகணும். And then repeat back the subject. Adik mencari ibu di dapur. Okay, like this. Adik masuk ke dalam rumah, adik mencari ibu di dapur. Okay. Baik, ini example 1. Baik, kita tengok example 2. Okay. Nombor 11. Dr. Khairuddin yakin bahawa beliau akan menang dalam pilihan raya yang akan datang. So, Datuk Khairuddin yakin bahawa. Okay. So, ayat kamu, Datuk Khairuddin yakin. Titik. Beliau akan menang dalam pilihan raya akan datang. Like that. Okay? Example, bahawa. Identify your kata hubung dulu. And after that, okay, 16. Raman dan Rama ialah kawan baik saya. So, Raman ialah kawan baik saya. Rama ialah kawan baik saya. Like that. Okay? Next example.
Okay, kalau ada perkataan yang, macam mana kita nak buat? Okay, saya tunjuk example lah. Baju yang dibeli di pasar raya itu berwarna biru. Okay, yang adalah kata hubung kita. So, நீங்க வந்து baju dibeli di pasar raya itu போடுவீங்க. ஆனா தவறு. ஏன்னா இந்த itu வந்து not pasar rayaக்கு. Baju itu dibeli di pasar raya. Like that. Baju itu dibeli di pasar raya. Baju itu berwarna biru. Ini baru betul. Berwarna biru. Okay, next. I put baja pula. Baju. Okay. And final one question. Okay. Kakak saya atau dah buat kan? Okay, kita buat yang lain pula. Kerana dia tidak mendapat membina ayat. Lepas tu, tak ada subjek, kita letaklah balik dia. Dia tidak memahami maksud perkataan tersebut. Okay, just for the sake of finishing this exercise, just finish out everything lah. This is very easy. Okay. Alright, masa kamu form 3 baru dia punya soalan dia paling challenging. Okay. Form 2 one I still give a little bit basic. Alright, so you can try out now the remaining of the question. 25 questions only, because we already done 5 of the questions. Alright, you may start now. Or 6. 12-6. Alright. Number 1. Adif? Cik Lina masuk ke dalam bilik mesyuarat. Cik Lina mengedarkan minit mesyuarat. Ya. Cik Lina masuk ke dalam bilik mesyuarat. Okay. And then, Cik Lina mengedarkan minit mesyuarat. Okay, good. Nombor 2. Syarina? Rohana mengemaskan ruang tamu. Rohana mendengar radio. Okay, Rohana mengemaskan ruang tamu. Here you add the word Rohana mendengar radio. Nombor 3. Laiming akan mewakili sekolah untuk pertandingan syarahan. Syamil akan mewakili sekolah untuk pertandingan syarahan. Ya. Laiming akan mewakili sekolah untuk pertandingan syarahan. Yang ayat kedua, Syamil akan mewakili sekolah untuk pertandingan syarahan. Okey, nombor 4. Ayah hendak ke Labuan pada hari Isnin. Ayah hendak ke Labuan pada hari Rabu. Ya, ayah hendak ke Labuan pada hari Isnin, satu ayat. Ayah hendak ke Labuan pada hari Rabu. Kena ada tanda soal lah. Kedua-dua tempat tu. Ayat pertama pun kena ada tanda soal. Ayat kedua pun kena ada tanda soal. Okey. Nombor 6. Tiada bukti dia bersalah dalam kes itu. Ya, betul. Tiada bukti. Ini ayat. No problem. Okey. Bahawa kita potong. Dia bersalah dalam kes itu, ayat kedua. Baik, nombor 3. Nombor 7. Dompet yang berwarna hitam. Dompet berwarna hitam, dompet milik saya. Okey, dompet itu baik, no. Dompet itu berwarna hitam. Remember I told you? Yes. Dompet itu milik saya.
Ini itu lah silap type lah. Dompet yang berwarna hitam itu Tuan Warno. Okey. Ayat dia silap. Dompet itu milik saya. Okey. Nombor 8. Dia tersenyum sendirian. Dia terkenang akan peristiwa lucu itu. Right. Baik. Nombor 9. Saya berdoa agar kamu tiba di tempat itu. Saya berdoa agar kamu selamat. No. Ayat kamu di sini adalah ini. Agar adalah kamu punya kata hubung. Jadi kita tambah yang ni. Saya berdoa. Sudah cukup ayat tunggal dia. Okey. Kamu tiba di tempat itu dengan selamat. Ayat kedua. Okey. Baik. Nombor 10. Dia menyedari kesilapannya. Dia segera meminta maaf kepada saya. Okey. Setelah menyedari kesilapannya, maksudnya dia lah. Setelah pakai kuda dia menyedari kesilapannya, dia segera meminta maaf kepada saya. Ayat pertama, ayat kedua. 11 dah buat. 12. Dia membuka pintu. Dia mendengar ketukan. Very good. Dia membuka pintu. Dia mendengar ketukan. Okey. Nombor 13. Kami tidak dibenarkan menyertai lawatan sambil belajar. Itu. Kami tidak mendapat kebenaran daripada ibu bapa. Yes. Kami tidak mendapat kebenaran daripada ibu bapa. Belajar itu. Okey. Baik, 14. Encik Manaf tinggal di kampung itu. The next one, I don't know. Encik Manaf tinggal di kampung ini. Encik Manaf tinggal sejak 8 tahun yang lalu. Like that. Okay. Encik Manaf tinggal di kampung ini. Encik Manaf tinggal. Oh, sejak baik ke kurang. Sejak is the kata hubung, right? Okay. Encik Manaf tinggal 8 tahun yang lalu. Okay, still correct. Okay. 15. Pihak polis mengesahkan lanun itu mempunyai rangkaian di luar negara. Okey, pihak polis mengesahkan satu ayat. Lanun itu mempunyai rangkaian di luar negara, ayat kedua. Okey. 17. Fazli dimarahi ibunya. Fazli mungkir janji. Fazli mungkir janji. Okey. 18. Abang keletihan. Abang selesai bermain bola sepak. Right. Abang selesai bermain bola sepak. Okey. 19. Buku komik tata bahasa itu berguna bagi murid-murid. Buku komik tata bahasa itu berguna bagi para guru. Buku tata bahasa komik itu berguna bagi murid-murid. Buku komik tata bahasa itu berguna bagi para guru. Okey, 20. Dewi tekun berusaha. Dewi berjaya menyiapkan kerja rumah matematik itu. Okey, Dewi tekun berusaha. Dewi berjaya menyiapkan kerja rumah matematik itu. 21. Amirul tidak menghadiri kelas tambahan. Amirul demam. Kelas tambahan itu. Okay. Amirul demam. Kalau kamu letak dia masih boleh, no problem. But dia போடுறது தவிர்த்துக்குங்க. Write back the original name. Okay, 22. Dia membuka bagnya. Dia mengambil beberapa buah buku latihan. Okay. Ayat pertama, ayat kedua. 24. Tiada bukti. Rizwan terlibat dalam kes itu. Rizwan terlibat dalam kes itu. Ayat kedua. Okay, good. 25.
Kakak saya akan pulang ke kampung. Kakak saya akan pulang esok atau lusa. No. Atau is a kata hubungnya. Kakak saya akan pulang ke kampung esok. Kampung esok ayat. Kakak saya akan pulang ke kampung esok. Ayat pertama. Kakak saya akan pulang ke kampung lusa. Ayat kedua. Atau traveler. Okay, 26. Warga tua memerlukan perhatian daripada ahli keluarga. Warga tua memerlukan kasih sayang daripada ahli keluarga. Ya, betul. Warga tua memerlukan perhatian daripada ahli keluarga. Warga tua memerlukan kasih sayang daripada ahli keluarga. Okay. 28. Kanak-kanak itu melompat. Kanak-kanak itu menjerit dengan kuat. Okey, kanak-kanak itu melompat. Okey, kanak-kanak itu menjerit dengan kuat. Betul Okey, next 29. Pengorbanan nenek moyang patut kita kenang. Pengorbanan para pejuang bangsa patut kita kenang. Okey. Pengorbanan nenek moyang patut kita kenang. Pengorbanan para pejuang besar patut kita kenang. Okey. 30. Puan Atira membeli baju. Baju itu berwarna hijau muda. Ya. Baju itu berwarna hijau muda. Okey. Baik, done with the gabung and cerakinkan ayat. Baik, kita pergi jenis ayat pula sekarang. Jenis ayat paling senang di dunia. Baik, kita tengok. Jenis-jenis ayat, ada 4 jenis ayat. Okey. Baik, contohnya ayat penyata untuk sesuatu kenyataan, normal sentence. Ayat tanya untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya ini boleh ada kata tanya, tanpa kata tanya pun ada. Tanpa not like pencil this one. Tanpa kata tanya. Tanpa kata tanya. And this kata tanya எப்படின்னா இப்ப siapakah nama kamu, apakah lampai pula. அது மட்டும் ayat tanya கிடையாது. Sudahkah kamu siapkan kerja saya? Esok adakah cuti? Itu semua bukan kata tanya tapi membawa maksud tanya. Dan kita ada ayat biasa dan songsang dalam ini. Saya akan ajar kamu nanti. Okay. Ayat perintah. Ayat perintah untuk for doing order. Okay. Ayat perintah kita ada 4 jenis. Ayat suruhan. Ayat larangan. Ayat ajakan. Ayat permintaan. Kita akan tengok detaili ya. Very short and brief. Okay. Baik. Ada kita kata perintah dalam pakono. Ayat seruan is to express your feeling. Okay. Digunakan untuk melahirkan perasaan seperti terkejut, hairan, geram, seronok, sakit. Example terkejut. Kita cakap apa? Hairan. Oh. Geram. Cheese. Seronok. Wah. Sakit. Aduh. To express the feeling. Okay. So, basically 4 ayat இருக்கு. அப்படி ayat perintahல 4 இது என்ன 4 ayatடும் differentiate பண்ற கேள்வியும் இருக்கு. Okay, first ayat tanya. Ayat tanya diakhiri dengan tanda soal, not tondo soal, but tanda soal. Okay, kita ada ayat susunan biasa dan songsang. Remember, whenever you use car can be used only at the front part. And whenever you use car, it is equal to ayat songsang, not ayat biasa. Biasa kita akan tengokkan soalan. Mengapakah kamu tidak hadir ke sekolah? Ayat songsang sebenarnya. Berapakah markah yang kamu peroleh? Ayat songsang. Bilakah hari lahir kamu? Ayat songsang. Whenever you put kah, lah,
tah, like this. That one all ayat songsang. Contoh, ke pasarkah ibu kamu? This one without kata tanya. See, you didn't use kata tanya. Apa, mengapa, bila, berapa, bagaimana, saya tak guna. Malam tadikah mereka bertolak? Budak itukah yang sakit? Sepatutnya ayat itu macam mana? Ibu kamu ke pasar, mereka bertolak malam tadi, yang sakit budak itu, like that. Ini adalah ayat tanya, kan tanpa kata tanya. Kita ada ayat biasa songsang, ayat biasa dan ayat songsang. Baik, kalau dengan unsur ayat tanya, kata tanya. Harga kasut ini berapa? Kalau kamu letak berapa di belakang, tak perlu letak kah. Sebab ini adalah ayat biasa yang betul. Harga kasut ini berapa? Kalau kamu nak letakkan berapa itu kat depan, maksudnya ayat songsang. Berapakah harga kasut ini? Orang itu siapa? Siapakah orang itu? Pemuda itu datang dari mana? Dari manakah pemuda itu datang? Whenever you use kah is songsang. Remember that. Okay? Bagi ayat perintah pula dia ada 4 jenis kan, saya bagi tahu. Ayat suruhan, larangan, silaan, pemerintahan. Okay, ayat suruhan means to ask something. Keluar dari rumah ini, isi borang itu dengan segera, tangkap kucing itu, pulanglah ke rumahmu, bacalah buku itu, like that. Normally without kata perintah. Okay, biasanya tiada kata perintah. Saya cakap biasanya, tapi kalau tak ada kata perintah, mesti ayat suruhan na artham sollave illa. Biasanya tiada kata perintah. Kamu akan nampak lah ada banyak. Contoh, keluarlah dari bilik ini, makanlah nasi ini, bacalah karangan itu, buatlah kerja yang saya bagi. Ayat suruhan. Okay? Ayat larangan dia kena ada dua lah. Jangan, easily identify when you have a jangan or usah or tak usah. Tapi, jangan usah இருந்தா மட்டும்தான் ayat larangan அர்த்தம் இல்லை. Contoh, saya melarang mana-mana pelajar yang membawa telefon bimbit ke dalam kelas saya. Walaupun saya tak guna jangan, tapi ayat saya nampak tak larangan dia. Semua murid tidak patut menggunakan telefon bimbit. Ini adalah peringatan yang keras. This is ayat larangan. Tak semestinya jangan usah paicatan ayat larangan. You must understand the context of the sentence. The kata perintah will help you, but not every time. Sometimes I purposely create a sentence that membawa maksud larangan. You jangan ingat, oh, kata perintah இல்ல, உடனே அது ayat suruhan, அப்படி இல்ல. எப்பவுமே அந்த ayat படிச்சு பார்க்கணும். Okay? Biasanya kata perintah yang dikaitkan dengan ayat larangan ialah jangan, usah, tak usah. Okay? Baik. லா வேணா போட்டுக்கலாம். Okay, அதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. Ayat silaan. Ayat silaan is what? To invite. To invite. Ayat larangan untuk melarang lah. To prohibit. Okay? To invite. Invite means like what? Sila berkumpul. You invite them to kumpul. Sila jemputlah masuk. Sila ke Dewan Makan. Jemput makan. Jemput naik ke teratak hamba. Teratak hamba means pondok kecil. Itulah wangga. Sila bentangkan agenda mesyuarat kita. We invite someone. ஆனா அதுக்குன்னு சீலாவும் ஜம்பூட்டும் இருந்தா தான் ayat silaan இல்லை. மறுபடியும் நான் சொல்றேன். The same rules apply. இப்போ நான் சொல்றேன். Makanlah kuih ini. It is like inviting, right? It is still ayat silaan. Remember that. Okay? And ayat permintaan ada 3. Ayat permintaan kita ada minta, tolong, harap. Ini adalah antara kata perintah yang akan digunakan. Tolong kemaskan katil ini. Minta Tuan bersabar kerana sistem tergandala sekarang. Atau you boleh minta tu kamu boleh gantung. Harap Tuan boleh bersabar kerana sistem tergandala sekarang. Tolong saya siapkan kerja karangan ini. You minta. Okay? To request something. The important thing, jangan buat macam ni ayat. Tolong jangan bising. Saya dengar banyak cikgu guna benda macam ni. Salah. You nak kata dia tolong bising ke? Jangan bising. Jangan is not to do something. Tolong is do something. You cannot use them together. The right one is jangan bising. Okay? Tolong jangan and sila jangan guna serentak. Tak boleh guna. Baik. Sekarang kamu punya kerja senang saja.
Just write perintah kah, seruan kah, penyata atau tanya. Okay, this one. Korang terima jalan dan susunan all we will see. And Janice ayat perintah. I want latihan 1 and latihan 4. முடிச்சிட்டிங்கன்னா வீட்டு பாடம் இருக்காது. Okay? Can recognize very easy one. Just write perintah, seruan atau penyata atau tanya. This one just write larangan, suruhan atau permintaan atau silaan. Okay? Good luck. Okay, kita bincang latihan 1 saja. Okay. You take 5 lah. First 5. Arif? First one is ayat tanya. Ayat tanya. Second is ayat perintah. No. Whenever you have tanda seru, it's look like but this is ayat seruan. Next. Ayat perintah. Ya, perintah. Sebab yang ni adalah ayat sejenis ayat suruhan. Lagi? Nombor 4. Ayat penyata. Penyata. 5 is also penyata. Penyata. We got tanda soal. Tanya. Okay. Baik, 6 hingga 10. Ayat tanya. Ayat tanya. Seru. Seruan. Seruan. Penyata. Don't write ayat seru, ayat seruan. Okay, penyata. Larangan. Ya, No. Don't write larangan, suruhan or all these things. This is ayat perintah. Perintah kila itu வந்து harap jangan buat bising. Harap jangan ni pakai கூடாது. Jangan berbuat bising. Okay, இது வந்து perintah kila larangan. அது வந்து jenis ayat perintah அப்புறமா நம்ம பார்க்கணும். Okay, nombor 10. Penyata. Okay, 11 hingga 15. Arif? Perintah. Seruan. Sebab yang ni ada tolong. Okay. Ayat seruan. Next. Ayat tanya. Ayat tanya lagi. Dan? Ayat penyata. Good. 16 hingga 20. Perintah. Tanya. Perintah. No. This is ayat seruan. Got seruan. 19. Penyata. 20. Perintah. Because tolong. Okay. 21 hingga 25. Penyata ya. Seruan. Betul lagi? Seruan lagi? Perintah because of tolong. And? Seruan as well. Okay. So that's all. Latihan 2, 3 we will quickly அடுத்த வாரம் நம்ம பார்த்துருவோம். இது வந்து நீங்க முடிச்சு வைங்க guys. Jenis ayat perintah. Okay, now 12:35, 12:50 we start. Mathematics. 12:50 50. Alright.